alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu kita dapati bahawa ayat pertama surah Jumaah ini sudah pun memberikan kepada kita kefahaman bahawa Allah itu maha sempurna. Daripada nama-nama dia Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan pemerintahannya yang begitu seimbang, kerajaan yang begitu luar biasa. Dia punya kuasa tidak pernah salah guna kuasa. Dia punya peraturan diimplement dengan penuh bijaksana. Begitulah maha suci Allah. Sebab itu alam ini sejak dulu, sekarang dan selama-lamanya sentiasa bertasbih kepada Allah kerana kerajaannya yang begitu luar biasa. Dan menariknya, bila Allah unleash Dominus. Okay. Ini tak boleh dengar. So bila Allah unleash dia punya rahmat, kasih sayangnya dalam bentuk yang pelbagai, antaranya kerana manusia ini bila dia dibiarkan, dia akan jadi tak ketahuan. Kan? Contoh macam ni lah. Kalau ada manusia yang jadi raja, okay? Kalau ada manusia yang jadi raja dan dia dapat kuasa penuh, okay? Bila dia ada power, kan? Raja kan ada kuasa. Lazimnya kekuasaan ni akan jadikan dia korup. Malah bila dia ada absolute power, dia akan korup absolutely. Sama juga manusia-manusia yang pada dia adanya institusi, kan, institusi yang memiliki kesucian, memiliki kudus, kesucian. Lalu dia melihat orang lain sebagai tidak suci. Kami saja yang betul, kami saja yang suci. Orang lain semua salah. Kami yang betul, kami yang suci. Atau kalau manusia itu ada aziz, ada kuasa, ada memegang peraturan. Kalau mencuri tin sardin kena penjara 2 tahun. Tapi kalau mencuri wang negara, dia kena turun naik mahkamah, kehadiran dibayar dan akhirnya buang kes. Malah ada banyak undang-undang yang tidak pun masuk akal. Itu kan manusia. Sebab tu cara Allah tunjukkan kasih sayang dia, Allah hantar utusan yang dia sendiri lantik supaya beri panduan, bagi pedoman kepada manusia-manusia yang lupa daratan ini. Jomlah betulkan cara hidup engkau, kembali pada Allah. Manusia tanpa panduan, dia akan buat semahunya. Sebab tu diutuskan Rasul untuk pandu manusia ni. Kan macam kita lah. Macam kita, dulu waktu kita sekolah, kan ingat lagi tak moderator? Waktu dalam kelas tu, apa kenangan indah kita dalam kelas, dalam sekolah rendah? Bila cikgu ada kat depan, hujung-hujung tahun macam bulan 12 ni, dah tak belajar kan? So cikgu buat apa? Cikgu sebut tanda kertas periksa.
Lalu kita diarahkan apa? Okey kelas, buat kerja masing-masing, jangan bising. Dia arahan simple, jangan bising. Selepas arahan tu dikeluarkan, tunggu 5 minit. Itu pun lama dah tu. Tunggu 5 minit. Kelas akan jadi apa? Mula hingar-bingar. Kemudian setiap 5 minit cikgu akan kata, itu ada. Dah ada peraturan. Dah ada peraturan. Kita tetap bising. Bayangkan kalau tak ada panduan. Kita akan buat semahu ni. Sebab tu datang ayat kedua bagi tahu Allah punya cinta pada manusia, dia utuskan pada orang-orang yang tak tahu ni. Fil ummiyin, pada orang-orang yang tak tahu ni. Unlettered. Ummi, dia ada banyak maksud. Yang biasa kita terjemah ummi ni sebagai tak tahu membaca, tak tahu menulis. Illiterate. Illiterate ni, ummi ni maksudnya apa? Dia tidak dapat pendidikan secara formal. Tiada pendidikan secara formal. Pendidikannya tu tidak bersistem. Dia belajar tu bukan ikut masuk sekolah, daftar sekolah. Itu maksud ummi. Pendidikan yang formal, dia tak dapat itu. Tapi pendidikan tidak formal, dia tahu je mengembala kambing. Dia tahu berperang. Dia tahu buat senjata. Dia tahu berniaga. Kan? Masyarakat waktu tu tahu buat semua tu. Boleh hidup. Boleh berniaga di pasar-pasar. Tahu pula ada tukaran barter nilai mata wang. Kita je yang translate sebagai buta huruf. Seolah-olah mereka ini, tak tahu apa-apa. Tidak. Nabi berniaga sampai ke Syam. Dan cara Nabi berniaga, sampai Khadijah jatuh cinta. Kalaulah pada level buta huruf yang kita faham, siapa yang terliur dengan seorang lelaki yang buta huruf? Nampak tak? Perkataan ummi itu sendiri kita tidak dapat gambaran yang jelas. So kalau kita nak bandingkan dengan umminya kita, kenapa ummi? Kenapa daripada kata akar ummi. Ummi apa? Ibu. Ummiyin juga digambarkan orang yang baru keluar dari perut ibu, tak tahu apa-apa. Kan ummiyin. Seolah-olah macam dia baru keluar daripada perut ibu dia, dia tak tahu apa-apa. So illiterate maksudnya dia tidak dapat pendidikan secara formal. Dan tuan-puan, kita juga pada level ummi. Kita sekarang ni pada level ummi. Ya Ustaz, ya. Kita baca je Quran, tahu nak nyebut, faham ke tak? Tak faham, sama. Siapa kita? Kita guru besar, kita engineer, kita doktor, kita nurse, kita pilot, baca Quran tak faham. Ummi. So Allah utus pada kita rasulan, satu orang rasul. Minhum, dan rasul ini dalam kalangan kita. Bukan daripada planet Marikh, bukan dari planet Pluto. Tapi untuk ayat ini khusus kepada masyarakat Arab waktu itu. Rasul ini bukan datang dari Parsi, bukan datang dari Rom, bukan orang luar, tapi orang tempatan. Kenapa penting perkataan minhum? Kenapa penting perkataan minhum? Kerana cuba bayangkan tuan-puan, kalau petang ini yang mengajar tuan-puan ialah
Ustaz Nazri datang dari Bangladesh. Kemudian Ustaz Nazri yang dari Bangladesh ini kritik pemerintahan negara, kritik cara dan adat budaya masyarakat Melayu, kritik itu, kritik ini. Apa perasaan tuan-tuan? Lebih-lebih pula ustaz ni. Ustaz Bangla, tahu apa? Kan. So perkataan minhum dekat situ sangat kritikal. Rasul yang diutuskan ni dari kalangan masyarakat yang juga ummi. Bukan orang luar. Berbeza dengan Lut. Nabi Lut, dia bukan dari masyarakat tu. Dia anak saudara Nabi Ibrahim, datang dari Iraq. Pergi ke Palestin, pergi ke tempat kaum Sodom tu. Ingatkan kaum tu, perbuatan yang mereka buat ni salah. Nabi Lut bukannya kaum itu. Lain. Kenapa begitu Ustaz? Kerana Allah nak memelihara integriti para Nabi dan Rasul. Nabi Lut tak akan dituduh oleh orang kemudian dengan kata, alah Nabi Lut, kaum dia sendiri, bangsa dia sendiri meliwat. Itu bukan bangsa dia, orang lain. Dia datang ingatkan je. Gitu. Kan? So, huwallazi, Allah yang utuskan pada kita, pada kafir Quraisy, pada masyarakat Arab pada itu, satu orang Rasul, dan Rasul ini anak tempatan. Anak tempatan. So, apa yang Rasul ni buat? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul ini, dia baca, dia ajar sampai faham, dan dia sebarkan pada orang lain. Tu kandungan perkataan yatslu. Baca, faham, dan sampaikan. Baca, faham, dan sampaikan. Yatslu alaihim ayati. Nabi ni, dia baca ayat-ayat kepada kaum dia. Sampai kaum dia faham, sehingga yang faham itu boleh sampaikan pula pada orang lain. Kenapa perlu baca ayat Allah? Kenapa perlu baca ayat? Ayat ni, maksud ayat ni apa? Petang-petang macam ni tuan-puan. Ayat. Apa maksud ayat? Ayat ni sign. Tanda. Kalau kita nak masuk Johor, kita nak pergi Johor, sebelum masuk Johor, kita dah nampak papan tanda. Sign. Papan tanda. So, kita dah tahu kita dah masuk sempadan daerah Johor ke belum kalau jalan dari Melaka atau jalan dari Negeri Sembilan. Kan? Kena baca. Baru kita tahu ayat. So, yang kita baca ni ialah tanda-tanda. Sign. Tanda-tanda siapa? Ayati. Tanda-tanda Allah. Tanda kerajaan dia, tanda kekuasaan dia, tanda dia punya janji. Ada banyak tanda-tanda Allah, ada banyak ayat-ayat dia. Sebab kita sudah terlalu lama, terlalu biasa translatekan ayat sebagai ayat-ayat. Translatekan ayat ini sebagai
ayat-ayat Allah sehingga akhirnya kita pun tak faham apa maksud ayat ini. Yang membacakan kepada mereka, yang memperkenalkan kepada kaum itu siapa Allah. Itu tugas Nabi yang pertama. Dia perkenalkan pada kaum dia siapa Allah. Nabi tugas dia perkenalkan pada kita siapa Allah. Macam mana nak kenal? Kenalah lihat, kenalah baca, kenalah faham tanda-tanda Allah. Okey tuan-tuan, sekarang bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12. So bulan 12 ni musim apa? Musim tengkujuh. Musim tengkujuh. Macam mana tahu musim tengkujuh? Sebab ada tanda-tanda kedatangan musim tu. Hujan makin kerap, hujan makin lama, ada negeri-negeri banjir. Kalau semalam orang dah baca tanda-tanda melalui dapatan-dapatan kajian ramalan cuaca. Dijangka hujan berterusan 4 hari dekat Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Start daripada hari ini sampailah ke hari Rabu. Macam mana dia tahu tu semua tu? Oh, sebab dia baca tanda-tanda. Itu maksud dia baca ayat-ayat. Yatslu alaihim ayatihi. So ayat dia boleh dimaksudkan dengan dua maksud. Satu ayat Quran, kita baca Quran, Nabi bacakan Quran. Satu lagi perkenalkan kepada kaum dia, kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas Nabi yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Bila dia baca Quran, Quran itu akan membersihkan fikiran, membersihkan tanggapan, membersihkan tindakan. Dia bersihkan fikiran dari fahaman syirik. Dia bersihkan tanggapan tidak menyalahkan takdir. Dia bersihkan perbuatan supaya tak sembah berhala. Itu maksud wa yuzakkihim, membersihkan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajar kitab. Apa maksud ajar kitab ni? Dia ajar hukum hakam. Dia ajar peraturan. Contohnya, makan Maggi boleh. Tapi kalau Maggi tu bawa mudarat, jadi tak boleh. Kahwin boleh. Tapi kalau kahwin tu bawa mudarat, tak boleh. Dia ajar peraturan. Duit ini, duit harta anak yatim, jangan dekati. Kalau berniaga, tak boleh makan interest, tak boleh riba. Ajar peraturan. Tanpa peraturan, manusia akan caca merba macam tadi awal-awal tadi. So, mulanya diperkenalkan Allah. Bila kenal Allah, cara kita berfikir sudah berubah. Bila cara berfikir berubah, mulalah kita eager nak tahu macam mana nak tunduk, patuh dan taat pada perintah Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Dia ajarlah peraturan. Tapi biasanya peraturan ni tuan-puan, kan dia dry subject. Kan? Peraturan, law, undang-undang ni kan dry. Siapa yang suka belajar undang-undang? Kan? Tuan-puan dulu, waktu, ambil lesen memandu, belajar tentang undang-undang jalan raya, memang kita baca dari kulit ke kulit ke buku tu? Takkan kita belajar semata-mata nak lulus periksa je kan? Dapat lulus periksa, dapat markah lulus 18 pula tu. Kalau dapat 15 gagal, markah lulus 18/20.
Baca malam tu study. Kan? Study undang-undang bawa kereta ni. Asal lulus je. Bila dah lulus, undang-undang semua ke laut. Tak percaya tengok orang memandu dekat atas jalan raya tu. Dekat dalam kereta tu dia ada satu tombol misteri. Satu tombol misteri. Tombol tu tombol puaka. Orang Malaysia terutamanya sangat berhati-hati bila berdepan dengan tombol yang satu ni dalam kereta. Kenapa? Ya. Bila tu. So tombol apa? Kejap lagi ya. Tombol apa? Tombol signal. Kita bawa kereta kat Malaysia sangat jarang pakai signal. Padahal dalam undang-undang ada. Sebab undang-undang ni adalah subjek yang dry. Maka akhirnya dia jadi subjek yang boring. Tapi menariknya, Allah ajar manusia tentang undang-undang dengan hikmah. Dengan hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah ni kita nampak logik undang-undang tu. Ada banyak je undang-undang yang tak logik. Yang manusia cipta. Kan mencuri potong tangan. Dia tak nampak potong tangan tu sebagai logik. Tak. Dia cuma nampak kalau mencuri kena penjara. Bayangkan tuan-puan, kalau Ustaz Nazri mencuri. Hukumannya apa? Penjara. Berapa lama? 2 tahun. Sepanjang di penjara 2 tahun, Ustaz Nazri yang asalnya bebas untuk cari nafkah, cari rezeki, tapi bila tak cukup dia curi, lalu kantoi dan di penjara 2 tahun, waktu dia di penjara, siapa yang nak menyara hidup keluarga Ustaz Nazri? So, hukum penjara kepada pencuri sebenarnya tak logik. Yang asalnya satu orang buat kesalahan, yang jadi mangsa ahli keluarga dia. Tapi kalau potong tangan, lepas potong tangan, kan keluar hospital, dia masih boleh cari rezeki. Masih boleh menyara keluarga dia. Nampak tak? Itu maksud hikmah. Undang-undang yang Allah beri ni, undang-undang yang berpijak di bumi yang nyata. Undang-undang yang real. Yang berhubung, yang logik. Wal hikmah. Kan? Bagi lelaki wajib sembahyang. Tak kira apa juga keadaan, wajib solat lelaki. Kalau perempuan tu ada exceptional. Wajib solat. Tapi dalam kewajipan solat itu, kalau sakit ada cara dia. Kalau musafir ada cara dia. Kalau perang ada cara dia. Kalau terlantar bedridden ada cara dia. Tapi tetap wajib. Itu maksud undang-undang yang hikmah, yang fleksibel. Yang fleksibel. Dan Allah kata, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sedangkan sebelum diutuskan Nabi,
Kamu semua ni tak perasan. Kamu semua dalam keadaan yang tak keruan. Sengaja saya tak nak translate sebagai kamu dalam kesesatan yang nyata. Dal juga bermaksud keliru. Sangat keliru. Sangat tak tahu tentang peraturan. Ira bayangkan masyarakat Arab berjudi, antara cara mereka berjudi macam ni. 2-3 orang lelaki berjalan ke pasar, kemudian lalu seorang wanita mengandung. So tiba-tiba seorang tu, sini. Aku nak teka kau punya kandungan ni, lelaki ke perempuan? Seorang hamba wanita lalu, okay, aku nak teka kau punya kandungan ni lelaki ke perempuan? Lalu dikumpul orang ramai, okey, teka, lelaki ke perempuan? Siapa yang teka lelaki, okey, bagi duit, kumpul. Siapa yang teka perempuan, bagi duit, kumpul. So dibelah perempuan tu, dikeluarkan bayi. Tengok jantina ni, lelaki ke perempuan. Itu level perjudian masyarakat waktu tu. Itu level perjudian dia. Senang-senang bunuh orang. Tak ada peraturan, tak ada. Wanita ni dijadikan barang dagangan. Boleh diwarisi, boleh dijual beli, boleh tukar ganti. Sangat jahiliah, ya, sangat jahiliah. Isteri ada 100 isteri, berpuluh isteri. Maka Allah turunkan satu ketetapan, 4 cukuplah. Tak payah puluh-puluh. Islam bukan pencetus kepada poligami. Poligami sudah lama berlaku. Islam turun, beri peraturan baru kepada poligami. Itu. Tapi sebab kita tak faham. Kita yang sebelum ni keliru, tak nampak. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka sebelumnya benar-benar dalam kekeliruan yang sangat jelas. Keliru tentang kehidupan. Itu ayat kedua. Tuan-puan, cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Tugas Nabi, yatslu alaihim ayatihi. Memperkenalkan kerajaan Allah. Okay, memperkenalkan kerajaan Allah. Cuba tengok nama Allah yang pertama. Di atas. Oh, tentang Malik, tentang kerajaan, tentang kekuasaan. So, Nabi tugas pertama dia memperkenalkan siapa Malik ni. Bila dah kenal Malik, maka kita punya cara berfikir jadi suci, jadi bersih. Dan kebersihan itu datang daripada siapa? Oh, yang maha suci. Yang maha suci. Selepas itu Nabi punya tugas apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Dan dia mengajarkan peraturan-peraturan, undang-undang. Nabi mengajarkan undang-undang. Kalau tadi dia baca supaya orang kenal Tuhan, tapi kemudian dia mengajar, yu'allim. Apa beza baca dan mengajar? Baca versus ajar. Baca ni, dia lebih kepada storytelling. Kan bercerita, baca, beritahu pemakluman. Tapi kalau ajar, dia ada silibus. Dia ada intensity. Dia ada peperiksaan. Dia ada quiz. Ajar ni dia lebih deep. Ada technicality. Secara formal. Dia mengajar bangsa yang tak ada pendidikan formal. Nabi datang melalui Quran membawa satu sistem perundangan.
Dan dia sedang memperkenalkan Al-Aziz, full authority. Undang-undang datang dari siapa? Allah Al-Aziz. So Nabi tugas yang ketiga ialah mengajar undang-undang dan peraturan yang datang dari Al-Aziz. Dan cara dia ajar undang-undang itu dengan hikmah. Dengan hikmah kerana Allah itu Al-Hakim. So 4 nama Allah di atas sangat berkait dengan apa tugas Nabi SAW di bawah. Tuan-puan, kita perasan tak benda ni sebelum ni? Perasan tak benda ni? Tak perasan. Kan, baru hari ni kan? Sebab tu Allah kata, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kamu sebelum kedatangan ayat ini, kamu dalam keadaan tak perasan, keliru, tak tahu apa pun. Begitu Allah jahit nama-nama dia yang sempurna dengan tugas Nabi SAW. Kalau itu bukan cinta, kalau itu bukan lambang cinta Allah pada Nabi, nak Nabi begitu akrab, begitu rapat, begitu follow rapat Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak tahu bentuk cinta yang lain bagaimana. Dan siapa yang susun ini semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu keunggulan. Kan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak tergambar. Dan wajarlah surah ini dimulakan dengan yusabbihu lillah. Sedang bertasbih kepada Allah. Dahsyat. Dahsyat. 4 nama Allah dilengkapi dengan 4 tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah cinta. Kan? Saling Nabi sedang Nabi sedang terjemahkan nama-nama Allah tu melalui perbuatan. Melalui perbuatan baginda. Next. Wa akharina minhum. Dan Allah juga mengutuskan Nabi. Allah juga utuskan Nabi kepada kaum yang lain. Wa akharin. Kaum yang lain. Dari mereka, minhum. Kaum lain daripada masyarakat Arab tu. Kaum lain daripada orang-orang kafir Quraisy tu. Siapa kaum yang lain ni? Lamma yalhaqu bihim. Yang masih belum lahir. Yang masih belum datang. Yang tetap akan datang. Yang belum menghubungi mereka. Yang belum jumpa Nabi. Tuan-puan, perkataan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ini ialah tentang kita. Allah sedang kata, hey Nazri, engkau yang belum jumpa dengan Nabi, tapi sampai Quran itu sampai padamu, ajaran didikan Nabi sampai padamu, sirah-sirahnya sampai padamu. Allah sedang sebut tentang kita ni tuan-puan. Nabi itu diutuskan juga kepada kita. Orang-orang yang belum lagi dapat jumpa dengan Nabi. Masih belum lahir pada waktu Nabi dilahirkan tu. Masih belum datang lagi. Wahwal azizul hakim. Kenapa Allah tak jumpakan kita dengan Nabi? Kenapa kita tak lahir di tahun Nabi lahir? Kenapa kita tak hidup sezaman dengan Nabi? Sebab Allah kata, dia berkuasa buat apa yang dia nak. Dan dia maha bijak.
Maksudnya apa? Kita boleh hidup pada 10 Disember 2023 jam 5.42 menunjukkan bahawa itu adalah kebijaksanaan Allah menghidupkan kita waktu ni. Kita selalu kata, kenapa aku tak hidup zaman Nabi? Sebab aku mungkin boleh bantu dakwah Nabi. Mungkin aku antara nama-nama yang tersenarai sebagai orang yang masuk syurga. Kan? Itu tanggapan kita. Tuan-puan, yakinnya kamu. Kan? Yakinnya kita. Jangan-jangan kita sependapat dengan Abu Lahab tentang Nabi. Jangan-jangan kita sependapat dengan Abu Jahal. Kita belum apa-apa. Baru diiklankan 12 hari bulan 12. Jualan sale Shopee. Tangan dah menggeletak. Kita dengan harta pun kalah. Kita dengan mulutnya puaka, suka buka aib orang, suka share benda yang tak patut. Itu yang kita kata, kalaulah aku hidup zaman Nabi. Woi, silap-silap kita jadi orang kuat Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab zaman itu orang yang berkuasa, orang yang kaya, orang yang berpengaruh ialah Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa beza kita, kehidupan kita kalau nampak menteri, hoi seboleh-bolehnya kita nak ke hadapan, nak dikenali oleh menteri-menteri ini. Konon-konon kita lah orang penting untuk dikenali. Sebab itu Nabi punya pengikut ialah ahli sufah. Ahli sufah. Siapa mereka ni? Orang-orang gelandangan, hidupnya melarat, tak ada rumah, miskin, papa kedana. Susah nak cari makan. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah tu untung dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Dekat penghujung sirah Nabi. Tapi bayangkan Ammar bin Yasir. Kan antara orang pertama yang syahid. Yang belakang badannya digaru dengan cangkuk besi. Bininya, anaknya direbus. Kan? Yang waktu tu ajaran agama ini sangat asing. Sangat asing. Kalau kita hidup zaman tu, entah-entah. Kita punya komen pada ajaran agama yang baru ni, itulah pandai-pandai lawan arus. Kan dah kena goreng. Sebab tu, atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lahirkan kita pada waktu yang tepat, zaman yang tepat, suasana yang tepat, supaya kita boleh boleh grow kita punya iman dengan baik. Supaya kita ada potensi. Dan potensi kita besar untuk kenal Allah dan masuk syurga. Maha bijak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijak. Allah berkuasa. Berkuasa untuk buat. Kan bayangkan zaman Nabi Musa.
zaman Nabi Musa. Nabi Musa ada tentera? Tak ada. Dia hanya ada pembantu Nabi Harun. Apa yang Nabi Musa bawa waktu jumpa dengan Firaun? Dia bawa sebatang tongkat. Sebelum tu Nabi Musa dekat mana? Dekat Madian. Apa kerja dia? Mengembala kambing. Mengembala kambing. So macam mana bentuk mengembala kambing ni? Dia perlu kepada pakaian blazer. Hari Khamis pakai baju batik. Tak, seorang pengembala kambing pakaiannya sangat sederhana. Tongkat digunakan untuk mengarahkan kambing tu. Sekarang Allah perintahkan Nabi Musa pergi jumpa Firaun. Perlu tukar dia punya pakaian, perwatakan? Tak. Dia sama seperti sebelum ni, 10 tahun, 8 tahun mengembala kambing. Seadanya jumpa dengan pemerintah kerajaan paling kuat di dunia waktu tu. Kalau sekarang kita gambarkan, seorang lelaki pengembala kambing berjumpa dengan Presiden Biden, Amerika Syarikat. Presiden dengan ada bodyguard, dengan dia kawal sebuah negara, dia ada tentera. Dia boleh arahkan tentera dia, pasukan tentera udara, pasukan tentera laut, pasukan tentera darat. Presiden Biden, dia ada kuasa veto. 120 negara arahkan gencatan senjata. Setuju dengan gencatan senjata. US satu negara ada kuasa veto, bagi tahu kami tak setuju gencatan senjata. Tak jadi gencatan senjata dekat Gaza. Itu how powerful seorang presiden Amerika Syarikat. Negara kuasa besar dunia. Sekarang Musa berhadapan dengan Firaun yang kuasanya sama. Malah lebih dahsyat. Sebab Quran menggambarkan Firaun sebagai ala fil ard. Sangat sombong atas muka bumi. Dia ada tentera. Dia ada bodyguard. Dia di istana presiden. Sekarang Allah arahkan Musa pergi jumpa. Kalau kita lah menjadi orang ketiga berada dalam parlimen Firaun. Kita menteri pertahanan. Atau mungkin kita menteri ekonomi. Atau mungkin itu tinggi sangat mungkin. Kita menteri dalam negeri. Dan hal ehwal pengguna. Jaga kenaikan, jaga beras ada ke tak? Kita menteri yang itu. Sekarang depan mata kita ada presiden, ada raja, Firaun. Dan ada seorang pengembala kambing bawa tongkat dan ada pembantu dia. Tak nama Harun ke Har apa tadi tu nama. Jumpa. Kalau kita berada di pihak ketiga, tengok dua orang ni berjumpa. Kita percaya pada siapa? Percaya pada titah dan perkataan siapa? Kita percaya dan akur pada titah dan perkataan Firaun. Cakap menteri dengan cakap orang biasa, kita percaya pada siapa? Yang ada jawatan. Bila Allah kata wahwal azizul hakim, Allah sangat bijak menentukan kita hidup sekarang ini mendapat maklumat daripada Quran dan Sunnah tanpa mengetahuinya secara mendalam dan kita terus percaya. Itu kebijakan Allah. So Allah memang nak beri peluang untuk kita masuk syurga dengan rahmatnya. Dan slowly kita tidak diperkenalkan tadabbur ni pada usia 20 tahun. Tidak diperkenalkan tadabbur Quran ni pada usia 10 tahun. Tidak daripada awal, tak. Usia sekarang berapa? 40, saya 44.
Saya kenal tadabbur ni pada tahun 2009. Itu di awal usia perkahwinan. Waktu tu umur 31 tahun. Pelan-pelan mendalami ilmu ini. Dapatkan maklumat. Waktu tu tak tahu. Dan bila kita dah berusia baru, Malaysia ni masuk ilmu tentang tadabbur. Sebelum ni tak, asing, sangat asing. Kenapa tidak dulu lagi? Kenapa sekarang? Kan mungkin ada baiknya kita kenal Quran sekarang di usia kita sudah tua. Dekat penghujung usia, kadang ingat, kadang lupa. Supaya mana tahu pengakhiran hidup kita baik dan bahagia. So, boleh jadi kalau kita kenal daripada usia muda, dan berlalu masa yang panjang kita belajar tadabbur. Berlalu masa yang panjang kita belajar tadabbur, akhirnya hati kita menjadi bosan. Asyik tadabbur. Bosanlah, boringlah. Akhirnya kita tinggalkan di penghujung usia. Dan kita, kat penghujung tu kita rasa, aku dah tahulah ni semua. Engkau muda lagi, aku dah belajar lama dah lah tentang tadabbur ni. Kau muda lagi. Kau bukan tahu apa pun. Setakat ayat macam ni aku tahu. Hati kita menjadi keras. Ego dan angkuh. Akhirnya kita mati dalam keadaan hati keras. Tidak berubah. Wa huwal azizul hakim. Allah pilih kita masa yang sesuai paling tepat untuk kita. Belajar zaman Nabi, kenang penderitaan. Kita berharap agar kita boleh bantu dia. Tapi Allah pilih kita untuk orang, sebagai orang yang datang kemudian, belum sempat jumpa Nabi, tapi cinta kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, bulat pada orang itu, pada Nabi SAW. Siapa pernah jumpa Nabi? Orang zaman sekarang. Bayangkan, orang yang kita tak pernah jumpa. Kita hanya baca dia punya remnants, tinggalan. Dan itu sudah membuatkan hati kita percaya. Ingatan pada dia, orang yang kita tak pernah jumpa, boleh membuatkan hati kita pilu, sedih dan boleh mengalirkan air mata. Walau tak pernah jumpa pun. Tuan-puan pernah jumpa tak Nizamri? Bukan Nizam Abdul Kadir yang bekas Menteri Besar Perak tu. Nizamri, pernah jumpa tak? Siapa pernah jumpa kata pernah, yang tak pernah jumpa geleng kepala. Ya, ayat 3 ni boleh jadi dalil itu. Nabi adalah Nabi terakhir. Okey, geleng kepala. Tak pernah jumpa Nizamri kan? So, boleh tak tuan-puan cuba membina satu naratif untuk mengingati Nizamri ni sampai ke tahap tuan-puan jatuh cinta pada dia, berharap nak jumpa dia, rasa pilu dan nak nangis kalau tak dapat jumpa dengan Nizamri. Kenal Nizamri? Tak kenal ustaz siapa, aku tak pernah jumpa pun. Tak penting untuk hidup aku. Tapi berbeza dengan insan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya dengar nama. Kita hanya dengar hadis-hadis dia. Dan itu pun hadis dia, hadis daripada Nabi ini, kita dah kategorikan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis daif. Sampai ada hadis-hadis yang sengaja dibuat, hadis palsu dibuat atas nama Nabi. Tapi rasa cinta kita pada dia tak pernah tergugat. Begitu Allah Al-Aziz, Al-Hakim.
Saya kenal. Awak kenal Nizamri? Nizamri itu kawan sekolah saya waktu sekolah rendah dulu. Dekat sekolah kebangsaan St. Agnes. Likas, Kota Kinabalu. Kita satu sekolah ke? Sengaja aku sebut nama orang yang tak kenal. Rupanya ada orang kenal. Kawan sekolah dia Nizamri. Aduh. Begitu Allah Maha Bijak menentukan perjalanan. Siapa yang perlu lahir dulu, siapa perlu lahir kemudian. Itu level iman kita. Orang kita tak jumpa pun, tak pernah jumpa pun kita boleh percaya. Dan kita meletakkan kepercayaan 100%. Dahsyat. Dan Allah conclude ayat 1, 2, 3. Ayat 1 tentang Allah, ayat 2 tentang Nabi dan umat terdahulu, ayat 3 tentang kita. Dan Allah conclude, Allah buat conclusion. Zalika fadlullah. Itu semua kurniaan besar dari Allah. Yu'tihi mayyasha. Allah beri kepada siapa yang dia nak. Apa kurniaan besar ni? Tentang kenal Allah, tentang datangnya utusan, dan datangnya utusan ada silibus pembelajaran, ajar undang-undang, ajar itu, ajar ini, bacakan ayat-ayat Allah. Kemudian ada orang lahir terdahulu, ada orang lahir di pertengahan, ada orang lahir kemudian. Semua itu adalah fadlun. Fadlun ni, apa maksud fadlun? Macam mana nak translate fadlun ni? Zalikal fadlu minallah. Okey, fadlun ni macam ni. Fadlun ni pemberian, kurniaan, pemberian. Kalau ajrun, pemberian kerana kita buat kerja, upah. Ajrun tu beri upah. Ajrun tu beri upah. Kalau jaza, pemberian kerana kita buat baik. Ajrun, kita bekerja dapat upah. Jaza, pemberian kerana kita buat baik. Kalau fadlun ni bonus. Kita buat sikit, Allah beri bonus yang banyak. So sekarang ni, bonus yang Allah beri, 3 ayat di atas adalah tentang kita punya spiritual. Ada nilai material ke atas ni? Ada dapat rumah? Tak ada. Ada dapat kereta? Tak ada. Dapat tanah? Tak ada. Tapi bila kita kenal Allah, apa dia punya benefit, manfaat dia? Hati kita bersih, fikiran kita terpandu, tingkah laku kita menjadi semakin baik. Kan tu nilai spiritual. Kita boleh gelar sebagai rezeki spiritual. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar peraturan dan undang-undang. Itu gunanya untuk apa? Ni, minda. Peraturan dan undang-undang, tahu hukum. So ayat 2 ni adalah tentang rezeki spiritual. Dan sekarang Allah beritahu semua yang di atas, semua itu adalah kurniaan dari Allah. So tuan-puan dapat belajar tadabbur, ini semua kurniaan dari Allah. Tuan-puan dapat belajar hadis, itu kurniaan dari Allah. Tuan-puan dapat kenal Nabi SAW, itu kurniaan dari Allah. Tuan-puan lahir pada zaman ini, itu kurniaan besar dari Allah. Bonus, kurniaan besar dari Allah. So apa yang kita ada? Circle yang kita ada, persekitaran yang kita ada,
Quran yang kita dapat, hadis yang kita dapat, peraturan yang kita dapat, itu semua adalah kurniaan besar dari Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah punya limpah kurniaan yang besar-besar. So surah Jumaah dibuka dengan idea bahawa apa yang kita ada ini adalah kurniaan besar. So, fahamkan itu dulu. Next, kita akan masuk kepada ada orang pernah dapat kurniaan besar tapi dia bertindak macam keldai. Ayat kelima ada sebut tentang keldai. Ayat kelima ada sebut tentang kazzabu bi ayatillah. Ayat kelima ada sebut tentang zalim. Gitu. Dah dapat kurniaan besar, kau tak buat apa-apa, engkau zalim. Okay. So ideanya, surah Jumaah dimulakan dengan, manusia, engkau dapat kurniaan yang besar. Apa dia? Rezeki spiritual yang besar. Dan hai manusia, sekarang 6:03 kita berhenti. Siapa belum sembahyang asar. Siapa yang dah, alhamdulillah, barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada atas perkongsian sebentar tadi. Dari sini saya nak ambil satu je lah tentang ayat tentang mengajarkan hikmah tu. Maka kita sama-samalah untuk mendapatkan pengajaran yang berhikmah itu, kita haruslah mengikut hukum hakam syarak dan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Supaya teknik ilmu pendidikan yang kita kena belajar dan amalkan dalam mentarbiah dan mendidik jiwa anak-anak kita, keluarga kita, student-student kita dan masyarakat. Itu dalam salah satu cara untuk kita berdakwah lah, supaya kita sentiasa berada dalam landasan yang betul dan juga sebagai persediaan diri kita ke alam yang abadi nanti. Ustaz, betul Ustaz? Boleh tak saya bagi contoh hikmah ni macam mana? Boleh. Sila. Katalah kejap lagi pukul 7 kan maghrib. Hari ni hari Ahad. Anak-anak kita sedang menonton televisyen. Okay. So sebagai mak yang committed dengan agama, macam mana kita nak anak kita tu bergerak untuk solat maghrib? Kalau saya, macam biasalah, saya rumah saya memang tak ada TV ya Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu, memang no TV. So waktu solat memang telefon memang macam gejatan senjata lah. Kalau saya lah. Jadi kalau saya kata dah nak masuk waktu, so anak-anak saya dia setakat ni lah, dia on the spot. Macam tu lah. Maknanya macam saya ni macam nasib baik rumah saya jauh pada orang kan. Kalau orang kalau dekat orang mesti dengar lah, asyik bertempik je. Macam tu lah Ustaz. Kan. Biasanya kita beri undang-undang, itu kan undang-undang peraturan. Biasanya kita implement undang-undang dengan jeritan, paksaan tutup TV, dengan keras, dengan sangat tegas. Tapi why not kita diplomasi dengan anak. Dia tengah tengok TV, azan sudah masuk. Okey, kita diplomasi. Okey anak-anak, sekarang azan sedang berkumandang. Daddy nak tanya persetujuan bersama. Nak solat sekarang, tutup TV, atau nak solat nanti? Kalau solat nanti kita dapat pahala kurang, kalau solat sekarang kita solat awal waktu, pahala berkali ganda. Nak sembahyang sendiri atau sembahyang sama-sama? Atau nak mandi sendiri atau nak daddy yang mandikan? Kalau nak mandi sendiri, towel ada di sana. Jom, kita sama-sama mandi, tutup TV atas persetujuan bersama. Kalau nak solat nanti, boleh je.
Boleh tengok TV, tapi nanti kena solat. So, cara diplomasi. Nabi bawa cara itu, bawa cara diplomasi. Macam mana cara diplomasi Nabi? Pada tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-10 Nabi wafat, tahun ke-9 Hijrah, datang satu rombongan daripada Taif. Orang-orang, anak-anak yang pernah baling Nabi dengan batu dulu, datang peluk Islam. Dan dia datang dengan demand. Dia datang dengan demand. Dia kata, ya Rasulullah, aku boleh peluk Islam, kami boleh peluk Islam, tapi kami nak syarat. Syarat kami tak nak sembahyang 5 waktu, kami nak 3 je. Dan Nabi setuju. Nabi kata boleh. Kalau nak sembahyang 3 waktu, boleh. Sahabat yang lain terkejut. Tukar dah, daripada 5 boleh 3. Boleh. Okey, kau nak sembahyang 3 waktu, boleh. Tapi dengan 2 syarat. Nabi pula bagi syarat. Syarat pertama, jangan menipu. Syarat kedua, tolong tinggal dekat dengan masjid Nabi 1 minggu. Orang ini setuju. 2 syarat ringkas, tak menipu, stay dekat sini 1 minggu. Sepanjang dia stay berkemah di luar masjid Nabi, hari-hari, setiap waktu, sahabat akan datang dan singgah dekat situ tanya, dah sembahyang belum? Syarat pertama, jangan menipu. Takkan dia nak kata, aku dapat exceptional, tak perlu sembahyang 5 waktu. Berapa kali dia sanggup untuk beri alasan yang sama kalau yang datang ratusan sahabat? Diplomasi dari Nabi itu mengakibatkan orang-orang ini tak jadi ambil 3 waktu, tapi terus menerus solat 5 waktu sampai akhir hayat. Itu maksud hikmah. Undang-undang ia betul, perlu kita tegakkan, tapi cara implement dengan hikmah. So, ibu-ibu tak perlu jadi Incredible Hulk hari-hari. Tak perlu jerit-jerit, kita diplomasi. Berbincang. Gitu. Dah lah nak mandi. Aku nak jogging ni, Betul Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz tu. InsyaAllah akan diimplementkan. Dia kadang-kadang je bila kita lalu sekali tengok dia tak gerak lagi, dia dah rasa lain kan. So lalu lagi sekali, bila ni, macam tu lah sikit je naik tone dia kan. So baru gerak. Dia macam nak cakap ya, kadang ada anak ni macam dia kena ketuk sikit, dia baru gerak sikit macam tu lah Ustaz. Ada juga anak yang kita baru keluar je bilik kita baru pandang je, dia dah bangun dah. Ada. Ya, betul. Baiklah. Terima kasih ya Ustaz atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Semoga kita diberikan rezeki lagi untuk bersama-sama dengan Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Dan saya serahkan semula majlis kepada Ustaz untuk menangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa la asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan solat maghrib bagi yang dah masuk waktu. Selamat berbuka bagi yang dah masuk waktu maghrib. Dan selamat pergi berjoging bagi yang belum masuk waktu. Bye-bye. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih.